Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk kelas sains kita. Tajuk yang kedua dalam kemahiran proses sains iaitu mengelas. Jadi hari ini kita akan membincangkan bagaimana untuk menguasai kemahiran mengelas ini ya. Kita mulakan dengan maksud mengelas. Apa yang dimaksudkan dengan mengelas? Mengelas ialah suatu proses mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Jadi kita nak mengasingkan. Mengelas ni kita asingkan mengikut ciri-ciri sepunya dia. Jadi cikgu akan ajar bagaimana cara untuk nak mengelas mengelas ni ya. Kita tengok contoh yang pertama. Jadi dekat sini ada disediakan beberapa bentuk objek. Bentuk dan juga kalau kita lihat, kita boleh lihat ada pelbagai warna. Jadi bila diteliti di objek-objek ini ataupun bentuk-bentuk yang ada adalah seperti segi empat yang berwarna merah, ada segi empat yang berwarna kuning, ada segi empat yang berwarna hijau. Selain ada lagi segi empat dah tak ada dah. Kita ada lagi bentuk yang kedua iaitu segi tiga. Ada segitiga merah, segitiga kuning, segitiga hijau. Selain bentuk segi empat dan segitiga, ada pula bentuk bulatan. Ada bulatan berwarna merah, bulatan kuning dan bulatan hijau. Jadi kalau dilihat kat sini, kita ada dua ciri kat sini. Iaitu bentuk. Kita ada bentuk, tiga bentuk. Ada bentuk segi empat, bentuk segitiga dan bentuk bulatan. Selain itu, ciri yang kedua yang kita ada adalah warna. Ada berapa warna bentuk kita? Ada tiga, iaitu warna merah, kuning dan hijau. Jadi bila kita tengok di tempat ni, dalam contoh ni, kita dapat dua ciri sepunya. Tapi untuk membuat pengelasan, kita hanya perlu pilih satu. Sama ada kita nak mengelaskan objek itu mengikut bentuk atau mengelaskan mengikut warna. Kita akan cuba buat pengelasan mengikut bentuk terlebih dahulu. Ni yang contoh tadilah. Jadi kita pilih satu ciri sepunya yang pertama iaitu bentuk. Jadi nak buat pengelasan, kita kenal pasti dulu ciri sepunya dia. Jadi kita pilih bentuk. Kita lihat tadi bentuk ada tiga. Jadi kita akan buat tiga lah kotak. 1, 2, 3. Apa bentuk yang kita ada tadi? Kita ada segi empat, segitiga dan bulatan. Jadi ini dinamakan jadual pengelasan ataupun kita panggil dia dalam peta eting, kita panggil dia peta pokok. Peta pokok memang digunakan untuk membuat pengelasan. Bila dah buat jadual pengelasan ni, kita akan buat satu persatu. Kita pilih dulu, tandakan. Yang pertama tu adalah bentuk segi empat yang berwarna merah tu adalah bentuk segi empat. Jadi kita pangkah bentuk segi empat tu dan kita masukkan ke ruangan segi empat. Yang kedua yang berwarna kuning tu adalah bentuk bulatan. Tandakan bentuk bulatan tu dan lukiskan di ruangan bulatan. Yang ketiga, warna hijau tu adalah bentuk segi tiga. Jadi kita tanda tujuan kita tanda supaya kita tak tertinggal.
supaya tak tertinggal ataupun berulang. Jadi kita akan dapatkan bilangan yang bersamaan. Okey, jadi yang ketiga tu kita tandakan dia. Warna hijau tu bentuk segitiga. Tandakan dan lukiskan segitiga di kotak segitiga. Seterusnya segitiga juga lagi. Lagi bentuk segi empat. Kemudian ada bentuk segi empat lagi. Jadi kita akan buatlah sampai selesai. Okey. Jadi semua dah bertanda dan semua dah kita masukkan mengikut kumpulan masing-masing. Jadi bila kita kelaskan mengikut bentuk, kita peroleh ada 6 bentuk segi empat, ada 5 bentuk segitiga, ada 4 bentuk bulatan. Okey, jadi kat sini disebabkan kita pilih tadi ciri sepunyanya adalah bentuk, jadi kita abaikan warna. Tak kisah dalam kumpulan tu ada warna merah ke, kuning atau hijau. Cuma kita pastikan dalam kumpulan dia berada dalam bentuk yang sama. Okey, segi empat sajalah. Segitiga sajalah. Dan bulatan pun bulatan saja. Okey, jadi ini adalah satu contoh. Okey, kita buat pengelasan mengikut bentuk. Okey. Yang kedua, okey, dengan menggunakan contoh yang sama, disebabkan tadi kita ada dua ciri sepunya, bentuk dan juga warna. Okey, jadi kita dah buat tadi mengelaskan mengikut bentuk. Okey, yang kedua ni kita cuba pilih yang ciri yang kedua, iaitu mengelaskan mengikut ciri sepunyanya. Yang kita pilih yang kedua ialah warna. Okay, jadi tulis dulu warnanya. Dan kita tahu tadi warna objek ni adalah 3. Jadi buat 3 kumpulan. 3. Okey, apa warna? Tuliskan dulu kumpulan yang pertama warna. Okay, warna merah. Kumpulan kedua warna kuning. Dan kumpulan ketiga warna hijau. Okey, jadi kita buat macam tadi. Kita tanda dan kita masukkan dia mengikut kumpulan. Okey, contoh yang pertama yang segi adalah warna merah. Okey. Tandakan warna merah, masukkan ke kumpulan merah. Okey, yang kedua warna kuning, masukkan kumpulan kuning. Yang ketiga warna hijau, masukkan kumpulan hijau. Okey, seterusnya lah. Okey, kuning, hijau, kuning, merah, hijau, kuning. Buat sampai habis. Okey, dah habis. Okey, jadi kalau tengok dah hasilnya, kita akan dapat 3 warna lah. 3 kumpulan warna, merah, kuning dan hijau. Okey, jadi dekat sini untuk pemilihan warna kita abaikan bentuk. Tak kisahlah dia bentuk segi empat, segitiga atau bulatan. Asalkan dia berwarna merah, kita masukkan dia kumpulan merah. Okey. Kalau dia bentuk tu berwarna kuning, masukkan dalam kumpulan kuning. Dan seterusnya, kalau hijau, masukkan ke kumpulan hijau. Okey. Jadi kat sini kita abaikan bentuk, kita cuma tumpukan pada warna sahaja. Okey. Harap boleh faham ya. Okay, kita tengok lagi contoh. Okey. Ini contoh seterusnya. Okay, kat sini cikgu sediakan satu je bentuk, iaitu bentuk bulatan. Okay, tapi bila kita tengok, kita akan dapati kita ada bulatan yang warna merah, ada bulatan warna biru, ada bulatan warna hijau. Okey, bulatan merah, biru, hijau ni pula dia ada yang kecil, ada yang besar. Okey, jadi kat sini kita boleh dapat dua ciri sepunya.
Okey, bulatan merah, bulatan biru, bulatan hijau tu kita katakan dia berbeza dari segi warna. Okey, bulatan kecil, bulatan besar yang tu berbeza dari segi saiz dia. Okey, ada saiz kecil, ada saiz yang besar. Okey, jadi kat sini pun kita boleh ada dua ciri sepunya. Dan ingat, untuk setiap pengelasan hanya boleh pilih satu. Sama ada nak buat warna atau nak buat saiz. Okey, kita tengok, kita buat kedua-duanya. Tapi, dua cara yang berbeza. Dia tak boleh buat sekaligus ya. Okey, yang pertama kita buat dulu warna. Okay, warna tadi kalau tengok dia ada 3 warna kan. Jadi tulis dulu warna tajuk dia. Okey, buat garisan. Ada 3 pecahan kerana ada 3 warna. Okay, buat 3 kumpulan. 2, 3 kumpulan. Okey, kita namakan setiap kumpulan ni. Kumpulan pertama, namakan dia sebagai merah. Okey, sebab kita buat mengikut warna. Okey, yang kedua biru. Kumpulan ketiga, hijau. Okey, yang ni dah siap dah peta pokok ataupun jadual pengelasan mengikut warna. Okey, seterusnya, bila dah siap jadual pengelasan, kita buat macam tadi juga. Kita buat mengikut urutan dan kita pindahkan dia ke kumpulan yang betul. Okey, tanda dan pindahkan. Okey, bulatan pertama ni, okey, warna merah, masukkan dia warna merah. Kedua, warna biru, masukkan kumpulan biru. Yang ketiga, merah lagi, masukkan merah lagi. Okey, yang keempat, barulah hijau. Okey, lukiskan kat hijau. Okey, seterusnya biru, masukkan kumpulan biru. Okey, seterusnya biru lagi. Okey, kita akan buat sampai habis. Merah, hijau, biru, hijau, merah, 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 biru, merah dan hijau. Okey, bila dah siap kat sini kita dapat macam ni lah. Okay, bila kita tengok kat sini, kita abaikan saiz. Okey, sama ada dia besar ke kecil ke, asalkan dia berwarna merah, kita masukkan dia ke kumpulan merah. Okay, sebab kat sini ciri sepunya yang kita pilih adalah mengikut warna. Okey. Okey, kita akan buat cara yang kedua iaitu mengelaskan bentuk bulatan ni mengikut saiz. Okey. Yang kedua ya, saiz. Okey, jadi tulis dulu tajuk dia, saiz. Okey, lepas tu kita tengok tadi saiz dia cuma ada kecil dan besar. Jadi kita buat dua pecahan. Okey, buat dua kumpulan, 1, 2. Okey, dan kita namakan kumpulan ni mengikut saiz yang adalah. Okey, bulatan kecil dan bulatan besar. Okey. Kita pilih bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ada bulatan besar. Okey, tandakan dan pindahkan ke kumpulan dia. Okey, yang kedua kecil, ketiga besar, keempat besar, kelima besar, seterusnya kecil. Buat sampai habis. Kecil, kecil, besar, kecil, kecil, besar, besar, kecil, besar. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap ni kita tengok kat sini kita abaikan warna dia. Cuma kita tumpukan pada saiz. Mana bulatan kecil letak setempat kecil. Mana bulatan besar letak setempat besar. Okey, jadi ini adalah kaedah yang kedua. Okey, ingat bila buat pengelasan hanya pilih satu sahaja ciri sepunya. Okey. Seterusnya, ni ada beberapa jenis haiwan. Okey, ada tupai, ada harimau, rama-rama, badak sumbu, dan seterusnya lah. Okey, kita perlu kaji. Okey, perlu kaji apa ciri yang ada pada haiwan ni yang ada persamaan. Okey, contohnya kalau kita ambil ada sumbu, awak kata ada sumbu.
Ada sumbu, tak ada sumbu. Yang ada sumbu hanya badak sumbu satu je. Yang lain semua tak ada sumbu. Jadi tak sesuai untuk buat pengelasan. Okey. Kalau nak buat, awak kata, okey, pilih ciri berkaki. Bila tengok berkaki, ada ke yang tak ada kaki? Semua berkaki. Jadi tak boleh pilih dia sebagai ciri sepunya. Jadi kalau kita boleh pilih, mungkin kita boleh buat sama ada kepak dan tak ada kepak. Mungkin boleh buat apa? Kalau ekor, semua ada ekor. Jadi kalau buat sesungut, mungkin kurang sesuai juga sebab kurang bilangan yang ada sesungut. Okay, jadi kita pilihlah kepak dan tiada. Okay, kita susun dulu. Ni contoh haiwan yang tadi. Jadi kita pilih tajuk dia haiwan. Kita buat kepak dan tiada kepak. Okay, jadi kita akan buat dua pembahagian. 1, 2. Okay, kumpulan pertama ada kepak. Kumpulan kedua tiada kepak. Okay, kepak atau sayap. Kita dah belajar ciri haiwan masa darjah 1 dulu. Okay. Yang ni pun kita buat cara yang sama. Okay, kita buat cara yang sama. Kita tengok, kita buat ikut urutan supaya tak ada tertinggal, supaya tak ada berulang. Okay. Jadi kita ambil gambar pertama tu gambar tupai. Tupai ada kepak ke tak ada kepak? Okay, tupai tiada kepak. Jadi tandakan tupai dan pindahkan nama tupai itu ke bahagian tiada kepak. Okay, kedua rama-rama. Rama-rama ada kepak? Okay, ada. Masuk kumpulan ada kepak. Ketiga, harimau. Ada kepak tak harimau? Tiada kepak. Pindahkan ke tiada kepak. Okay, badak sumbu pun tiada kepak. Helang ada kepak. Masuk sama dengan rama-rama kumpulan dia. Okay. Arnab. Arnab tiada kepak. Masuk kumpulan tiada kepak. Itik ada kepak. Masuk kumpulan ada kepak. Okay, dan yang terakhir, pepatung. Pepatung pun ada kepak. Okay, jadi hasilnya jadi macam ni lah. Ada 4 haiwan yang ada kepak dan ada 4 haiwan yang tiada kepak. Okay, jadi kita kena tahu apa ciri sepunya yang sesuai. Okay, jadi cikgu harap dengan penerangan ni kamu boleh buat atau kamu boleh menguasai kemahiran mengelas. Okey. Secara rumusan dia, cikgu rumuskan langkah-langkah untuk mengelas. Okey. Jadi untuk mengelas langkah pertama adalah kenal pasti ciri sepunya dan berbeza dia dulu. Okey, tengok apa dalam objek tu, apa yang sama, apa yang berbeza. Okey, lepas tu buat jadual pengelasan atau buat peta pokok. Okey, dan seterusnya barulah kelaskan objek mengikut ciri sepunya dia kita asingkan. Okey, yang ni pun kalau kita lihat dalam kelas kita pun kita boleh asingkan mengikut jantina. Ada lelaki, ada perempuan. Okey, jadi kelaskan, buat kumpulan. Okey, jadi pengelasan ni sebenarnya adalah membuat kumpulan mengikut ciri sepunyanya. Okey, semoga berjayalah untuk menguasai kemahiran mengelas. Okey, kita akan buat latihan. Okey, untuk memantapkan lagi kemahiran mengelas kamu. Okey, kat sini pun sebenarnya kita boleh amalkan di rumah lah. Menyusun barang mengikut ciri dia. Okey, jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum.